الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به قلوبنا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah. Pertama-tamanya mari kita rafakkan penuh syukuran kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menjadi kekasih Allah ataupun Fathur Rabbani. Maknanya pada hari ini kita akan menyambung pada muka surat 32 buku ini. Tapi sebelum itu ingin Ustaz mengatakan pada tuan-puan tentang sejarah ataupun riwayat sebenar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah merupakan cucunda Nabi Muhammad SAW yang ke-10 yang bernama Said Abu Muhammad Abdul Qadir yang mana beliau lahir di daerah Naif ataupun daerah Jilan di negara Farsi dan juga mengatakan di Iraq yang mana beliau lahir pada tahun 470 Hijrah pada bulan Ramadan 470 Hijrah. Sekarang ni kita berada di kurun yang ke-15. Beliau lahir pada kurun yang kelima. Itu hampir 1000 tahun dengan Syekh Abdul Qadir ni. Iaitu kalau tahun Masihinya 1077 Masihi lebih kurang gitu 1077 Masihi. Kita lah 2023 Masihi. Maknanya nama bapanya Abu Saleh. Nama bapa beliau ni Abu Saleh. Yang mana Abu Saleh ini adalah seorang yang taat kepada Allah dan daripada keturunan Imam Hasan bin Ali radhiyallahu an ataupun bapanya ini bersangkut paut dengan keturunan anak Nabi SAW Fatimah iaitu Hasan dan kemudian ibundanya pula adalah keturunan Imam Hussein. Maknanya Syekh Abdul Qadir Jilani ini bertemu keturunan Hasan dan juga Hussein yang mana dalam sirah keturunannya ini, sejarah keturunan ini bertemu di antara dua darah yang kuat kepada baginda Nabi SAW iaitu Hasan dan Hussein. Maknanya pada permulaan hayat Syekh Abdul Qadir ini semasa kecil beliau adalah seorang yang pendiam dan bersopan santun. Beliau suka termenung sambil berfikir dan sangat cenderung kepada perkara-perkara berkaitan dengan kerohanian. Maknanya setelah umur dia meningkat remaja, beliau ni sangat dahagakan ilmu. Pada ketika usia 18 tahun beliau ini telah pun merantau ke Baghdad. Ini kata orang dia lahir di Iraq sebenarnya dia merantau ke Baghdad
Dan pada ketika itu beliau belajar pelbagai jenis ilmu. Maknanya semasa di Baghdad sendiri pun beliau telah digelar sebagai Gaus Al-Azim ataupun wali Allah yang paling agung. Maknanya wali Allah yang paling agung ni ataupun Gaus Al-Azim ini adalah gelaran bagi ahli-ahli sufi, maknanya di bawah peringkat kenabian. Maknanya pangkat kerohanian ataupun menyampaikan rahmat Allah Ta'ala ini yang dikurniakan kepada manusia ataupun karamah lah, yang kita gelar sebagai orang yang punya karamah. Kalau Nabi mukjizat kan. Kalau manusia yang biasa ini, yang ulama'-ulama', yang ahli-ahli sufi, yang hebat-hebat ni, mereka ini mempunyai karamah. Ada juga orang zaman, kalau kita tengok kan pada peringkat zaman sekarang ini, orang gelar sebagai peringkat siddiqin. Sebagaimana yang kita telah sebut dalam apa nama tu, pengajian-pengajian lepas, ini orang-orang golongan siddiqin. Siddiqin ini adalah golongan-golongan hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pada ketika sebelum beliau merantau, ibunda beliau telah mengingatkan kepada Syekh Abdul Qadir ni satu pesanan, iaitu jangan sekali-kali engkau wahai Qadir berbohong dengan orang. Yang mana ibunya telah menjahitkan 80 keping emas di bawah setiap bajunya ini. Maknanya dalam perjalanan ke situ memanglah dibekalkan oleh ibunya 80 keping emas yang dijahit di bawah baju ataupun di bawah ketiak bajunya. Tapi pesan jangan berbohong. Ketika dalam perjalanan ke Baghdad itu, maknanya beliau berjalan dengan kafilah, kafilah bernama Hamdan. Kemudian kafilah ini telah pun diserang oleh penyamun. Maknanya penyamun pun tak tengoklah Syekh Abdul Qadir jalan ni sebab dia orang miskin kan. Pakai baju pun kata orang tu cuma camping je. Syekh Abdul Qadir ni dia tak tengok pun. Tapi datang seorang penyamun ni bertanya kepada Syekh Abdul Qadir ni, wahai apa nama tu, orang kau ni ada duit tak? Dia tanya tanya sama ada beliau ni ada wang ataupun tidak. Lalu Syekh Abdul Qadir teringat pesan ibunya, jangan sekali-kali kau berbohong. Lantas Abdul Qadir beritahu dengan penyamun ni, ya aku ada duit. Aku ada 80 keping emas yang dijahit di baju aku ni. Lalu penyamun terkejut. Syekh Abdul Qadir ni bercakap terus terang kepada dia. Lalu orang ni bawa Syekh Qadir ni pergi kepada ketua dia. Tengok orang ni, betul ke dia ni? Dia cakap dia ada 80 keping emas. Lalu ketua dia ni cakap, biar betul budak ni kan. Kemudian dia suruh buka baju. Buka baju, kemudian dia pun, mereka pun, apa nama tu, cantas dia punya benang itu, memang betul ada 80 keping emas. Sangat heran ketua pencamun itu, dia pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir ni, kenapa kau sangat bercakap benar? Lalu Abdul Qadir pun ceritakan perkara ini, yang mana ibundanya pesan supaya jangan sekali-kali bercakap bohong. Kata beliau lagi, sekiranya dalam permulaan perjalanan ini aku dah berbohong untuk menuntut ilmu ini, bagaimana kemungkinan ilmu agama yang sebenarnya dicarinya ini tidak didapati dengan memuaskan hatinya. So apa, awal-awal lagi perjalanan dah bohong lah. Macam mana ilmu nak lekat dekat dada dia. Apabila mendengar perkataan Syekh Abdul Qadir ini, ketua penyamun itu lalu terasa. Terasa, ya Allah, aku ini bagaimana kan, dengan berbohongnya, dengan mencuri, dengan merompaknya, lalu bercucuranlah air mata orang ini, lalu rebah dia duduk dan ia terus bertaubat dari segala dosanya yang telah lalu. Yang ada juga disebutkan bahawa ketua penyamun ini adalah murid Syekh Abdul Qadir Jilani yang pertama. Pendapat kita, ketika dia menunjukkan apa nama tu, mereka ataupun orang yang sedar dengan kesilapan yang mereka lakukan. Orang yang musafir ni pun cakap benar, aku ini suka merompak dan sebagainya.
Kemudian Syekh Abdul Qadir pun menuntutlah ilmu di Baghdad. Setelah habis ilmu itu, sehingga beliau ini boleh mengeluarkan fatwa. Syekh Abdul Qadir ini sehingga boleh mengeluarkan fatwa. Itu kecenderungan ilmu yang belajarnya begitu tinggi sekali sehingga Syekh Abdul Qadir ini boleh mengeluarkan fatwa. Dan antara guru dia iaitu Syekh Hamad Ad-Dabbas. Syekh Hamad Ad-Dabbas. Maknanya Syekh Hamad Ad-Dabbas ini merupakan guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang juga merupakan penjual syarbat ataupun air sirap. Tapi dia adalah seorang wali Allah yang besar di zamannya ataupun digelar sebagai wali kutub. Sehingga kan lalat pun tidak menghinggapi air sirapnya ataupun air jualannya itu. Uh, bila apa nama tu, bila Syekh Abdul Qadir Jalani ini berguru dengan Syekh Hamad ini, boleh perasan ada karamah pada Syekh Hamad. Lalu Syekh Abdul Qadir ini beransur-ansur lah untuk belajar ilmu kerohanian ataupun ilmu tarikat pula, tarikat Sufia. Maka bermula situlah Syekh Abdul Qadir Jalani ini tersuka dengan tarikat Sufia ini. Yang mana setelah habis pengajiannya, beliau terus berlatih menurut latihan orang-orang tarikat Sufia. Maknanya beliau menghindarkan diri dari segala keperluan dan keseronokan hidup kecuali yang paling perlu untuk kehidupan. Beliau gunakan masa dan tenaganya untuk bersolat dan baca Quran. Beliau solat subuh kadang-kadang dengan wuduk solat isyak. Bagi sampai begitu sekali. Syekh Abdul Qadir Jalani ni, beliau bersolat subuh itu dengan wuduk solat isyak. Kadang-kadang beliau tamat membaca Quran dalam masa satu hari je semalam. Satu hari semalam dia khatam Quran. Maknanya dalam tempoh latihan ini beliau menghindarkan diri dari manusia dan tak mahu bertemu dan bercakap dengan siapa pun. Jika ia bersiar keluar, ia pergi ke padang pasir seorang diri. Maknanya dia tak nak bertemu orang, tak nak tu. Itu sedang dalam latihan dengan Syekh Hamad Ad-Dabbas ini. Mana untuk menjadi seorang ahli sufi, beliau kena kuat beribadah begitu. Akhirnya beliau meninggalkan Baghdad dan tinggal di satu tempat yang jauhnya lebih kurang 12 hari perjalanan dari Baghdad. Maknanya di tempat yang jauhnya 12 hari perjalanan daripada Baghdad. Selama 11 tahun beliau mengasingkan diri dari dunia. Begitu sekali Syekh Abdul Qadir Jalani telah pun mengasingkan diri beruzlah. Dan kemudian ramai jin datang guru dengannya. Dan setelah genap 11 tahun, maka latihan kerohanian beliau pun tamatlah. Beliau pun menerima apa yang dikatakan nur. Nafsu dirinya itu, nafsu kebinatangan ke nafsu amarah pun kosong dari jiwanya dan beliau naik ke peringkat yang lebih tinggi dalam kerohanian. Beliau pun berada hampir dengan Allah SWT. Kemudian Syekh Abdul Qadir ini setelah lulus ujian-ujian kerohanian itu, sebab itu beliau bercakap dan menasihati seseorang, maka beliau berbuat demikian bukan dari bidang kebijaksanaan akal saja, tapi dari segi bidang kerohanian. Bidang kesedaran dan pewujudan diri. Pada masa itu keadaan umat Islam dalam mematuhi agama ini telah merosot sekali. Umat Islam tidak memperdirikan agama mereka. Memandangkan hal inilah timbul satu pandangan pada beliau. Maknanya pada tahun 511 Hijrah, pada hari Jumaat, Syekh Abdul Qadir Jalani memandang dalam batinnya bahawa ia seolah sedang berjalan di satu lorong di Baghdad. Sedang berjalan itu beliau nampak seorang yang kurus dan sakit berada di tepi jalan. Dan orang itu mengucapkan salam kepada beliau. Beliau jawab salam orang itu. Orang yang kurus dan sakit pun meminta beliau tolongkan ia hendak berdiri. Lalu Syekh itu pun menolongnya berdiri. Setelah itu ia tegak. Orang itu dengan tidak semena-mena menjadi bertambah besar dan gagah rupanya. Syekh pun berasa takut dengan keadaan itu, tapi orang itu pun mententeramkannya sambil berkata, aku ini adalah agama nenek moyangmu. Aku telah sakit dan tidak berdaya, tetapi Allah
telah menguatkan aku kembali melalui pertolonganmu. Ini berlaku pada petang beliau menemui orang ramai di masjid. Setelah lama kemudian orang ramai pun memberi beliau gelaran Muhyiddin, berarti penghidup agama. Semua pun beliau mengeluarkan diri dari pengasingan tadi, tetapi beliau belum lagi berceramah ataupun mengajar orang ramai di hadapan khalayak ini. Maknanya belum lagi lah, belum lagi mengajar apa-apa. Setelah 11 tahun kemudian beliau tinggal di penjuru bandar barulah beliau mendapat kekuatan setelah dengan ibadahnya dan berlatih mendapatkan tambahan nur kebatinan dalam hatinya. Maknanya pada tahun 521 Hijrah 521 Hijrah maknanya 22 tahun 11 tahun beliau beruzlah, 11 tahun beliau menyesuaikan dengan masyarakat, dirinya dalam masyarakat. Dah dapat kekuatan itu pada tahun 521 Hijrah, barulah Syekh Abdul Qadir ini mula mengajar orang ramai. Maknanya beliau diberikan satu madrasah untuk mengajar ilmu ilmunya, ilmu kebanyakan ilmu kerohanian untuk untuk melengkapkan masyarakat dengan agama. Pada mulanya sedikit aja murid ataupun pelajar-pelajar beliau. Lama kelamaan masyhurlah nama Syekh Abdul Qadir Jilani ini, seorang yang bijak, alim wara', soleh, ilmu dalam bidang yang tinggi dan kuat berpegang pada syariat. Ramai orang datang mengunjungi beliau untuk memetik ilmu-ilmu berharga dan bernilai tinggi daripadanya. Lama kelamaan merasa itu pun tidak mencukupi untuk menampung orang ramai. Pada dalam tahun 528 Hijrah, rumah-rumah yang berhampiran dengan madrasah itu semuanya diambil alih untuk menampung ke anak-anak murid dia yang ramai. Itu pun tak cukup, kata dia. Pada tiap-tiap hari Rabu, beliau bersyarah di atas pentas untuk berceramah kepada orang ramai. Ini pun telah menjadi sempit. Maka diadakan pula tempat di luar bandar dan di situ dibina satu bangunan untuk beliau dan digelar sebagai Musafir Khana. Biasanya beliau memberi syarahan 3 kali seminggu. Di Musafir Khana ini beliau berceramah pada hari Rabu. Berbagai manusia datang untuk belajar kepada Syekh Abdul Qadir ini tentang berbagai ilmu, kaum sufi dan kaum fiqh, sarjana dan orang-orang kaya. Sebab Syekh Abdul Qadir ini semua mahir. Bidang sufi, bidang fiqh, bidang sarjana dan semua dia boleh. Kemudian ramai orang pergi sehingga kan pegawai tinggi pemerintah khalifah pun datang mengaji dengan Syekh Abdul Qadir, juga jin dan manusia roh. Cuba bayangkan tuan-puan Syekh Abdul Qadir Jilani ini beliau mengajar bukan saja manusia tapi keturunan jin. Bahkan orang-orang yang bukan Islam pun ada mendengar pengajarannya, banyak masuk Islam di tangan Syekh Abdul Qadir. Selepas memberi tiap-tiap syarahan, beberapa orang Yahudi dan Kristian masuk agama Islam. Dengan cara ini lebih kurang 500 orang Yahudi dan Kristian yang masuk Islam dan beribu-ribu orang Islam yang menyamun, merompak, berzina, berjudi, melakukan berbagai maksiat dan dosa. Selepas mendengar syarahan Syekh Abdul Qadir ini, menukar keadaan mereka yang buruk itu kepada yang baik dan dari Allah. Mereka bertaubat semuanya. Demikianlah betapa kuatnya kekuatan kerohanian di sebalik syarahan Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Maknanya Syekh Abdul Qadir Jilani ini telah berkahwin ketika usianya 51 tahun. 51 tahun baru Syekh Abdul Qadir ini berkahwin. Kemudian beliau telah pun berkahwin dengan 4 orang isteri dan mempunyai 49 orang anak. Iaitu 27 perempuan dan 27 laki-laki dan 22 perempuan anak dia. Dan 4 orang anak Syekh Abdul Qadir Jilani yang terkenal ialah Syekh Abdul Wahab, Syekh Isa, Syekh Abdul Razak dan Syekh Musa. Di antara 4 orang anak dia yang terkenal iaitu Syekh Abdul Wahab, anak sulung dia, mempunyai ilmu yang luas dan menjadi
pewaris kepada madrasah Syekh Abdul Qadir Jalani. Uh, kemudian Syekh Isa pula adalah guru hadis dan fuqaha agung. Beliau juga mengarang puisi dan juga merupakan seorang pensyarah yang baik dan penulis kitab-kitab kesufian. Dan juga Syekh Abdul Razak, anak dia yang berikutnya adalah seorang ulama dan hadis dan hafiz hadis, menghafal hadis. Seperti bapanya, beliau termasyhur dengan lurus dan benar. Beliau juga seorang bapa tentang kesufian yang terkenal di Baghdad. Syekh Musa pula adalah yang berikutnya. Syekh Musa adalah ulama yang ulung, pindah ke Damsyik. Kemudian beliau ini menulis mula kitab-kitab ataupun syarahan-syarahan ayahandanya, Syekh Abdul Qadir ini. Dan juga Fathul Rabbani ataupun menjadi kekasih Allah ini adalah tulisan Syekh Musa. Syekh Musa bin Syekh Qadir Al-Jalani. Maknanya 78 syarahan bapanya ini telah dibukukan dan 68 nasihat untuk menjadi kekasih Allah Ta'ala ini telah pun dibukukan oleh Syekh Musa bin Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Maknanya pewaris-pewaris pun dihebat-hebat. Bayangkanlah cucu Nabi SAW ini, mereka adalah pewaris dan pendakwah yang daripada warisan agung Nabi SAW. Sebut sikit tentang Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebut sikit pun panjang juga. Sedikit pun panjang juga cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang kita boleh lihat tentang kehebatan cucunda Nabi SAW yang ke-10 pada kurun yang ke-5. Sekarang kurun yang ke-15. Kalau kita tengok cucunda Nabi SAW ni dah tentu ramai dah. Dan mereka inilah pejuang-pejuang agama Allah SWT. Okay, kita kembali kepada buku Fathul Rabbani. Itu menjadi kisah Allah pada muka surat 32. Hujung ataupun akhir muka surat 32. Wahai orang miskin, atau wahai hamba Allah, tinggalkanlah perkataan-perkataan yang tidak berguna bagimu. Tinggalkanlah kefanatikan. Fanatik dalam bermazhab. Tinggalkanlah kefanatikan dalam bermazhab. Maksudnya apa? Kita ni mazhab Syafi'i kan, mazhab Syafi'i. Dan ada juga mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Pada ketika kita berada di Makkah, ramai orang bermazhab apa? Bermazhab apa di Makkah? Ramai orang bermazhab Maliki kan. Bermaliki di Makkah. Dan kemudian mazhab Maliki ini tak, kata orang tu, melakukan kunut pada solat subuh. Janganlah kita katakan pula, kaummu ni tak sah solat subuh, tak kunut. Tak boleh. Di situlah dikatakan janganlah kita fanatik pada ketika kita bermazhab ini. Maknanya semuanya benarlah, sebab apa? Ulama-ulama telah meriwayatkan ada yang begitu, ada yang begini. Maka kita kalau kita follow Syafi'i, kita follow je lah. Tapi taklah kita nak membangkang tentang mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini ramai di India, mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Hambali di kos-kosan Maghribi dan sebagainya tu. Dia ada perbezaan di antara mazhab ini. Di mana kalau kita lihat mazhab Maliki ni, beliau menyentuh perempuan pun tak patut wuduk. Tapi dengan syarat tidak kena nafsu lah. Bersentuh dengan perempuan tak patut wuduk. Tapi dengan tak bernafsu. Tak sengaja, bukan dia sengaja sentuh kan, tak sengaja dan tak bernafsu, dia Maliki tak batal. Dan juga kita pimpin isteri-isteri kita untuk bertawaf bertawaf, pegang tangan patutnya batal. Syafi'i batal tapi di situ Maliki tak batal, tapi kena ikut mengambil wuduk cara Maliki lah
kena mengambil wuduk cara Maliki, iaitu antara kelainan dia antara kelainannya ialah kalau kita sapu di kepala kan, sapu di kepala, ketika kita duduk tu air tu kita sapu kepala. Tapi Maliki dia basah ke semua kepala dia. Dia pas sapu dia dibasahkan semua kepala dia. Itu dia antara kelainan antara Syafi'i dengan Maliki ketika berwuduk. Itu sama ya. Cuma cara masuk kepala lain. Dan sibukkanlah dirimu dengan suatu perbuatan yang bermanfaat bagi dirimu di dunia maupun di akhirat. Maksudnya kalau kita baca apa yang Syekh Abdul Qadir Jalani katakan ini, memang beliau berlatih cara itu kan, berlatih untuk supaya perbuatan yang dilakukan itu bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dan kemudian tidak lama lagi kita share betul kali, tidak lama lagi kamu akan melihat beritamu dan kamu akan melihat perkataanku. Kamu akan melihat ketika engkau terluka sementara di kepadamu, tidak ada perisai yang akan melindungi dirimu daripada kecederaan itu. Kosongkanlah hatimu daripada keinginan dan godaan duniawi kerana kamu akan dicabut daripadanya dalam waktu dekat. Janganlah kamu memburu kesenangan hidup di dalamnya. Maknanya di sini kan, Syekh Abdul Qadir Jalani mengingatkan kita bahawa kematian itu hampir. Tahu-tahu dengar berita, mana apa nama tu Haji Taib, dah lama tak tengok dia. Haji Taib dah lama tak ada kan. Dah meninggal dunia. Itu berita lah tu berita-berita. Tiba-tiba kawan-kawan mesej kepada kita kan. Elok saja kita bercakap dengan dia, bergurau dengan dia. Dapat mesej daripada keluarga ataupun kawan kita, dah meninggal lah. Tahu-tahu berita itu sampai. Begitulah Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan tak lama berita itu akan sampai. Dan perkataan aku ini kamu akan lihat bagaimana. Dan kemudian apa nama tu, kosongkanlah hatimu daripada keinginan dan godaan dunia ini kerana kamu akan dicabut darinya dalam waktu yang terdekat. Maksudnya kematian ini hampir dengan kita dan dia adalah pasti kan. Yang pasti adalah mati. Yang lain tak pasti. Kalau kita nak makan apa hari ini, kita tak pasti kita makan apa. Makan nasi ke? Pastilah makan nasi. Tak juga. Kadang-kadang tak tahu kita nak makan apa. Tiba-tiba kita terjatuh. Bila terjatuh, tak makan nasi lah. Kita punya apa nama tu, bibir apa nama tu, cedera ataupun sakit dan tak boleh punya nasi, makan bubur. Itu pun tak pasti kan. Rupanya makan bubur, ni akan makan nasi tengah hari ni kan. Begitulah keadaannya. Benda-benda yang pasti adalah mati. Mati itu pasti. Nabi SAW telah pun bersabda kepada kita kan, Al-aishul akhirah. Al-aishul akhirah. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Habis dunia ni kehidupan apa? Dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dunia ini adalah kehidupan yang tidak hakiki. Itu katakan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Dunia ini adalah sementara. Dunia sementara. Maknanya apa yang ada ini semua akan pergi. Yang apa nama tu, yang kaya mati, yang miskin mati. Kemudian disebut lagi apa kepada kita dalam lagu tu, orang-orang kaya mati dan juga pemimpin-pemimpin mati, semua mati. Tak ada yang tinggal. Semuanya mati. Itu yang katakan persediaan untuk kita kepada kehidupan akhirah ini adalah benda yang sangat-sangat perlu, yang penting supaya persediaan itu tidak kita abaikan. Maknanya
bagaimana kita nak menempuh akhirat kalau kita tak bersedia? Itulah disebutkan kepada kita kerana apa? Kehidupan hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Pendekkanlah angan-anganmu, bersikap zuhudlah kamu di dunia kerana zuhud itu mampu memendekkan angan-angan. Zuhud ni apa makna tuan-puan? Zuhud, bersifat zuhudlah kamu kerana zuhud ini mampu memendekkan angan-angan. Maksudnya apa? Zuhud maksudnya pada apa yang ada maksudnya tak nampak kemewahan kehebatan lah zuhud. Biasanya zuhud ini lebih orang apa nama tu lihat kepada rumah rumah dia biasa-biasa je lah biasa-biasa lah, tak adalah kata orang tu dia pendapatan dia hebat tapi rumah dia biasa, itu kira zuhud lah tu Tapi kalau dia hebat, memang dia hebat, rumah dia hebat lah, tu dia menyelaraskan hidup dia seperti dia, keadaan dia. Contohnya lah, dia mampu untuk beli kereta-kereta yang hebat, Merc. Itu adalah taraf kehidupan dia. Tapi kalau dia nak turunkan dia punya taraf, maksudnya dia mampu pakai Merc, mampu pakai BMW, tapi dia pakai kereta wajar je. Ataupun dia pakai kereta Beza, ataupun dia pakai kereta apa lagi, yang biasa-biasa lah. Kereta-kereta biasa dia pakai. Apa nama tu, kereta pun bawah 100,000. Padahal dia boleh pakai kereta 300-400,000. Itu di antara sifat yang katakan zuhud. Zuhud. Janganlah kau minta dengan abah kau tu kereta-kereta hebat-hebat. Abah kau tu bagi kau kereta macam tu. Dia tak nak. Anak-anak dia terlampau mewah. Maksudnya, bila keadaan macam tu kan, tu yang katakan zuhud itu memendekkan angan-angan. Dia berangan-angan nak berangan-berangan pakai Alphard yang hebat yang harga 500,000 yang boleh bermusyarat dalamnya tu tu berangan-angan. Maksudnya kalau dia tahu memang sifat laki dia macam tu, tak usahlah kau mimpi. Abah kau tak ada nak beli yang macam tu dah abah kau beli yang biasa-biasa je. Tinggalkanlah teman-teman yang buruk tinggalkanlah kata Syekh Abdul Qadir Jalil, tinggalkanlah teman-teman yang buruk, putuskanlah rasa cinta dan kasih sayang kamu dengannya, serta hubungkanlah kasih sayang dan cintamu dengan orang-orang yang soleh. Tinggalkanlah kerabatmu apabila mereka tergolong kepada kerabat yang buruk, dan sambungkanlah dan jadikan hubungan persahabatan dengan orang yang bukan kerabatmu sekiranya mereka tergolong kepada orang yang baik-baik. Kerana rasa kekerabatan itu akan timbul daripada setiap orang yang engkau kasihi, maka engkau akan melihat orang-orang yang saling menyayangi antara satu sama lain. Dinyatakan kepada sebahagian fuqaha, apakah kekerabatan itu? Mereka menjawab, kekerabatan itu adalah kasih sayang. Maksudnya, kalau kita jumpa kawan-kawan, kalau kawan-kawan yang baik itu, maka kita kena berkawan dia sampai matinya. Tapi kalau kita jumpa kawan-kawan yang tak baik, ataupun yang orang tu yang buruk lah perangai dia kan, maka kita kena tinggalkan. Maknanya putuskanlah rasa nak bersahabat dengan dia, rasa cinta atau sayang dengan dia tu, putuskanlah. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir, jadi putuskanlah hubungan kamu dengan kerabat kamu ataupun saudara-saudara kamu yang hampir ni, jika mereka itu bersikap dengan sifat-sifat yang buruk. Tapi kalau kamu cari kawan-kawan kamu ataupun orang-orang yang kamu jumpa itu orang baik-baik itu, maka berkawalan dengan dia. Itulah dikatakan berkawanlah dan cintailah orang-orang yang soleh. Orang soleh ini orang-orang yang baik, orang yang selalu menasihati kita, selalu menjaga agamanya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tak memutuskan tali silaturahim. Kerana apa? Kerana apa? Kekerabatan ini adalah lambang kasih sayang. Kalau tak ada lambang kasih sayang itu, maka tak perlu ada persaudaraan tersebut. Itu juga
kalau kita lihat kan ramai orang-orang soleh, orang-orang yang belajar dengan Syekh Abdul Kadir Jalani ni, mereka berpegang kuat dengan perkara ini. Sebab apa? Kerana nak menyelamatkan dirinya, kerana nak menyelamatkan keluarganya dan juga untuk menyelamatkan agama dia. Kita kena jaga kita nak selamatkan agama kita yang pertama. Kita nak selamatkan keluarga kita. Sebab apa? Mereka-mereka ini adalah mempengaruhi. Bila saudara-saudara kita lihat orang-orang yang begini, dia terpengaruh dengan pakaian, dengan kehebatan kehidupan dia sebagainya. Takut keluarga kita terpengaruh. Ini sebab Syekh Abdul Kadir Jalani cakap, tinggalkanlah jika mereka mempunyai perangai-perangai yang buruk, yang tak menjaga ataupun tak mendekatkan diri dengan Allah, yang tak menjaga agama sebagainya, tinggalkanlah. Baiklah orang baik-baik. Halanglah dirimu daripada memburu sesuatu yang sudah menjadi bahagianmu dan yang belum menjadi bahagianmu. Halanglah dirimu daripada memburu sesuatu yang sudah menjadi bahagianmu dan belum menjadi bahagianmu. Apa kita nak fahamkan? Kerana memburu segala sesuatu yang menjadi bahagianmu itu akan menimbulkan kesusahan. Manakala pemburuanmu kepada sesuatu yang tidak menjadi bahagianmu adalah menimbulkan kebencian dan kehinaan. Ini sikap orang suka mengongkong pun satu cerita juga ni. Dia mengongkong isterinya supaya isterinya ikut cakap dia bergaul, tak boleh bergaul dengan orang, cemburu. Dia cemburu dengan isteri dia. Ni orang yang takut isterinya itu terpikat dengan orang lain sebagainya. Dah menjadi milik kita kan, tak payahlah kita nak menghalang-halang dia kan. Kerana apa? Benda yang dah menjadi milik kita, kalau kita tetap memburu dia, itu menjadi kesusahan kepada kita kan. Kesusahan kepada kita. Kita duduk pejabat pun tak selesa kan. Mana bini aku ni tak call pun kan. Kita risau. Dia dekat pejabat lain. Kita risau Mana ni? Tak telefon pun. Ya Allah abang ni. Kan saya tengah buat kerja ni. Saya tengah sibuk. Betul ke tu? Awak bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan kawan kerja lah. Jangan buat yang bukan-bukan. Itulah orang yang kerja dia memburu dan menjadi hak dia. Dan menjadi hak dia, itu memburu dan memburu. Itu menjadi kesusahan bagi dia. Kenapa? Risau je. Begitu juga bini dia kan, dengan dah jadi laki dia. Dia pun kata orang tu tiap saat mesti ada update di mana abang buat apa. Menjadi kesusahan kata Syekh Abdul Kadir. Jadi setiap yang telah menjadi bahagianmu, kalau kamu tetap memburunya menjadi kesusahan. Tapi kalau tak menjadi bahagian kamu memburunya, dia akan menjadi apa? Menimbulkan kebencian dan kehinaan. Biasanya bab-bab macam ni lelaki perempuan lah kan. Suka lelaki-lelaki tu suka perempuan tu kan. Dia sentiasa memikat. Tapi rupa-rupanya perempuan ni dah ada orang lain. Itu timbul kebencian. Kemudian orang lain pula, kau ni dalam muka macam muka pecah pintu kan, apa hati nak menguat anak orang tu kehinaan muka pecah pintu kan. Okey, tuan-puan ada pertanyaan? Ustaz seorang yang bersembang ni. Ustaz kalau ada pertanyaan boleh sama-sama kita kongsikan. Okey, kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda kan, sehubungan dengan itu memburu ni lah sehubungan itu Nabi SAW bersabda, min jumlati uqubatillahi ta'ala li abdihi talabu malam yuqasamulah. Termasuk bahagian daripada siksaan Allah terhadap hambanya ialah menuntut sesuatu yang tidak menjadi haknya atau yang tak menjadi bahagiannya. Min jumlati uqubatillahi ta'ala li abdihi talabu ma lam yuqsamlah. Tak termasuk bahagian termasuk
min jumlah uqubatillah. Termasuk bahagian daripada siksaan Allah Ta'ala terhadap hambanya ialah menuntut sesuatu yang tidak menjadi haknya atau menjadi bahagiannya. Itu kena ingat. Kita bukan hak kita. Kita tak, tak nak, tak nak. Itu yang Rasulullah memberi amaran kepada kita. Wahai hamba, Syekh Abdul Qadir Mulajari melanjutkan lagi dia punya syarahannya. Wahai hamba, ambillah perbandingan dengan ciptaan Allah. Kamu fikirlah mengenai ciptaan itu. Okay? Orang mukmin yang arif itu mempunyai keyakinan dan makrifat. Mempunyai dua mata lahir dan dua mata batin. Dua mata kan, kita dua mata, ada dua mata kan. Dua mata lahir dan dua mata batin. Mana dua mata batin itu apa dia? Ia melihat dengan kedua-dua mata lahirnya terhadap sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Dan dengan kedua-dua mata batinnya, ia akan melihat ciptaan Allah Ta'ala di langit. Maknanya apa? Bila dilihat ciptaan Allah Ta'ala di muka bumi ini, subhanallah, hebatnya engkau ya Allah. Dia tergambar kepada ciptaan Allah Ta'ala di langit. Bagaimana lagi hebat Allah Ta'ala ciptakan untuk kita di akhirat nanti. Ataupun di dalam syurga nanti. Begitulah kehebatan ciptaan Allah Ta'ala yang tak tergambar oleh kita tentang keindahan, kecantikan dan juga apa nama tu, keselesaan hidup di dalam syurga itu. Baru tengok kat dunia je hebat. Apatah lagi itu sebab kita boleh melihat dengan batin kita ini bagaimana kehebatan Tuhan di langit. Lantas diangkatlah hijab dari hatinya, maka ia akan melihat tanpa perumpamaan dan tanpa perincian. Maka jadilah ia sebagai seorang yang dekat dan orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang yang dikasihi tidak akan tersembunyi sesuatu apa jua pun daripadanya. Dengan telah diangkatnya hijab itu dari hatinya, maka akan terlepaslah ia daripada kongkongan makhluk, dorongan hawa nafsu serta pengaruh syaitan yang terkutuk. Ini ilmu yang dalam, ilmu kerohanian, sehingga dia tak duli dah, dan tak duli dah tentang apa nama tu, kongkongan makhluk ini. Kemudian kendak-kendak diri dia, dorongan hawa nafsu dia, dia lebih cenderung untuk melihat ciptaan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Maknanya ini terangkat hijab dia dari hatinya, maka akan terlepaslah dia daripada kongkongan-kongkongan dunia ini. Itu yang kita nak. Bagaimana tuan-puan? Kita nak belajar, tapi kita nak supaya kata orang tu, ilmu yang kita dapat ini, kita boleh menjadikan diri kita ini seorang yang tawaduk dengan Allah Ta'ala, seorang yang mengharapkan keredaannya, seorang yang mengharapkan keampunan Allah Ta'ala, dan ingin supaya kita melihat keagungan Tuhan, melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, kita hanya mengatakan subhanallah, maha suci engkau ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang bermain dalam mulut kita. Tetapi dalam hati kita, kita menunjukkan ketakjuban. Bukannya kita sebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tapi kosong. Subhanallah maknanya kehebatan kekuasaanmu ya Allah. Subhanallah, keindahan penciptaanmu ya Tuhan. Walhamdulillah, tak ada pujian itu melainkan untukmu saja ya Tuhan. Bila kita sebut walhamdulillah, dan tiada pujian melainkan segalanya untuk Allah Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tiada yang disembah melainkan engkau ya Allah. Wallahu akbar. Engkau lah yang maha besar. Engkau lah yang maha besar. Yang maha besar ni apa yang Tuan Puan boleh apa nama tu, gambarkan dalam hati Tuan Puan. Apa yang dikatakan Allah Ta'ala ini maha besar. Kan kita selalu takbiratul ihram kan. Kita selalu solat, kita takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau kita majukan kan. Allah Maha Besar. Apa yang kita masukkan dengan Allah Maha Besar itu? Cuba tuan-puan ni kongsikan dengan Ustaz. Apa yang tuan-puan masukkan Allah Maha Besar? Siapa nak berkongsi? Ini benda perlu ni tuan-puan. Benda perlu. So apa kita nak hati kita itu mengatakan betul-betul Allah Ta'ala ini Maha Besar. Macam mana kita nak mengatakan Allah Ta'ala ini Maha Besar? Cuba kongsi dengan Ustaz. Apa yang tuan-puan faham tentang Allah itu Maha Besar? Kano. Tahu apa yang Kano boleh kongsikan? Yang Allah itu Maha Besar. Allah Maha Besar. Hmm. Tiada apa? Tiada yang lebih berkuasa lah selain daripada Allah. Allah Maha Besar. Kerana pemilik mutlak. Pemilik mutlak. Kak Rahimi kata Kak Noor cakap tadi tak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah. Okey, yang lain? Apa yang kita faham tentang Allah Maha Besar? Maha Besar ni Ustaz, Maha Berkuasa. Juga sama Kak Indon sama dengan Kak Noor tadi. Itu Maha Melebihi Berkuasa. semua makhluk lah. Melebihi semua makhluk. Berkuasa. Dari segi ilmu semualah. Melebihi semua makhluk. Ya Musa. Wahai. Apa lagi? Siapa lagi faham? Allah memiliki segala-galanya. Atas diri kita ada semua makhluk. Kat sini kan? Ya. Okey, bagus. Okay, tuan-puan pernah tak dengar cerita Isra' dan Mi'raj ketika Nabi SAW berjumpa dengan Sayyidina Jibril AS? Yang mana Sayyidina Jibril ni menyerupai diri dia yang sebenar. Jibril ni menyerupai diri dia yang sebenar. Bila Rasulullah melihat tu, wahai Jibril, betapa cantiknya kejadianmu, wahai Jibril. Betapa besarnya tubuhmu, wahai Jibril. Ketika itu Rasulullah melihat Jibril ni besarnya sebesar langit dan bumi. Tetapi dia cantik. Jibril ni adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala yang sangat cantik. Apa nama tu? Penciptaannya. Lalu bila Rasulullah melihat Jibril tu, Rasulullah tanya, engkaukah makhluk Tuhan yang paling besar, wahai Jibril? Kata Jibril, tak. Ada lagi, wahai Nabi. Ada lagi yang besar. Iaitu yang aku lihat. Kata Jibril, yang dia lihat yang besar adalah malaikat peniup sangkakala. Malaikat peniup sangkakala tu ketika dunia nak kiamat tu akan ditiup oleh malaikat peniup sangkakala. Lalu Rasulullah tanya, Israfil engkau ke yang paling besar? Israfil nama dia. Israfil engkau ke paling besar? Kalau Israfil ni besar dia, kepak dia boleh menutup Jibril. Israfil ni besar dia, kepak dia tu boleh menutup Jibril. Satu kepak Ustaz, dia. Ustaz. Besar makhluk ni taklah serupa dengan Rasul dengan Allah kan. Allah tak menyerupa makhluk. Besar dan kita tak boleh nak agak dari segi saya cakap apa kita tak boleh menyerupa kan, betul Ustaz? Betul. Tapi dengar cerita Ustaz dulu. Maknanya Jibril ni mempunyai 300 sayap kiri dan 300 sayap kanan. Satu sayap Jibril tu boleh menutup langit dan bumi. Itu Jibril. Satu sayap dia boleh menutup langit dan bumi. Jibril. Tapi Israfil tadi tu, satu sayap dia boleh menutup Jibril. Israfil mempunyai 600 sayap kiri dan 600 sayap kanan. Dia ada 1200 sayap Israfil. Kata Israfil, tidak, wahai Muhammad, aku bukanlah makhluk Tuhan yang paling besar. Makhluk Tuhan yang paling besar adalah Hamalatul Arash. Hamalatul Arash ada 8 orang
Hamalatul Arash adalah malaikat pendukung arash. Seramai 8 orang. Malaikat ini besarnya boleh menutup Israfil. Satu sayap dia boleh menutup Israfil. Besar dia, yang penanggung arash ni. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai malaikat penanggung arash, adakah engkau yang makhluk Tuhan yang paling besar? Kata tak, makhluk Tuhan yang paling besar adalah arash. Arash itu adalah makhluk Tuhan yang paling besar. Kami ini 8 orang hanyalah pendukung kepada arash ini. Adapun hamalatul arash. Hamalah ni yang maksudnya yang menanggung arash lah. Rupa-rupanya arash Tuhan itu adalah makhluk yang paling besar. Siapa yang duduk di atas arash? Siapa yang duduk di arash? Dah tentu pemiliknya lah. Pemiliknya Tuhan. Allah Ta'ala yang maha besar. Maksudnya arash ini wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, meliputi langit dan bumi. Arash Tuhan itu ataupun kursi Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Maksudnya dunia ini adalah dunia lah. Allah Ta'ala itu berada di, bukan di dalam dunia, ataupun Allah Ta'ala itu berada di zatnya, di tempatnya sendirilah, di zatnya. Wallahu alam di mana, tetapi di luar daripada dunia ini. Dia, tapi wasi'an kursi samawati wal ardh. Dalam Quran disebutkan dalam surah ayat kursi dia ni meliputi langit dan bumi. Maksudnya pemilik kursi itu lagi besar. Itu sebab kita sebutkan Allahu Akbar, Allah Ta'ala maha besar. Memang besar. Bukannya dari segi kekuasaan qadir. Apa nama tu, kekuasaan dia punya kehebatan kan, tapi kebesaran juga dia punya kebesaran yang sangat hebat. Memang dia apa nama tu, zatnya yang paling besar. Zatnya paling besar. Kita ni kecil je. Kecil semua segilah kita ni kecil. Tetapi zat Tuhan itu adalah yang paling besar. Itu sebablah seluruh penduduk syurga boleh melihat zat Allah Ta'ala nanti pada hari akhirat, dan dia yang merupakan zat yang paling menakjubkan, yang paling hebat. Sehingga kan diriwayatkan kepada kita, ahli syurga bila melihat zat Allah Ta'ala itu, beliau termenung terpegun selama 1000 tahun. Melihat zat Allah Ta'ala itu, manusia yang berada dalam syurga melihat zat Allah Ta'ala itu terpegun selama 1000 tahun. Cuba gambar tuan-puan. Kalau semua ahli syurga dapat melihat zat Allah Ta'ala, maknanya zat itu adalah maha besar lah. Zat itu maha besar. Sebab syurga itu besar-besar semua. Di antara sekecil-kecil syurga adalah sebesar di antara Yaman ke Syria. Itu sekecil-kecil syurga. Sekecil-kecil syurga besarnya di antara Yaman ke Syria. Kalau kita tengok Yaman ke Syria tu besar. Berapa buah negara tu. Itu adalah sekecil-kecil syurga. Sebesar-besar syurga di antara langit dan bumi lah. Besar. Tetapi semua ahli syurga dapat melihat zat Allah, iaitu antara nikmat yang paling besar di antara segala nikmat. Melihat zat Allah. Macam mana semua ahli syurga dapat melihat zat Allah? Sebab zat itu adalah zat yang maha besar. Semua orang boleh lihat. Kalau kita gambarkan tentang kebesaran dan kehebatan Tuhan lah. Memang besar tu. Allahu Akbar, Allah maha besar. Tak ada yang paling besar melainkan dia. Semua ini kecil-kecil makhluk ni. Tapi walaupun Allah Ta'ala yang maha besar, tetapi dia ambil peduli semua ciptaannya, sehingga kan daun yang gugur di lautan, di tengah hutan belantara, Allah Ta'ala tahu pokok mana yang menggugur daun tersebut. Sama ada yang kering ataupun yang basah. Semua Allah Ta'ala tahu. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisinya lah semua perkara-perkara yang ghaib, yang kita tak ambil peduli, yang kita tak tahu sebagainya. Allah Ta'ala cerita kepada kita dalam ayat itu,
sehingga kan daun yang gugur di hutan belantara pun Tuhan Maha mengetahui dari pokok mana daun itu gugur. Cuba tuan-puan bayangkan betapa banyaknya pokok-pokok di hutan yang belantara itu, Tuhan mengambil tahu tentangnya juga. Apatah lagi kalau ulat-ulat, ulat-ulat di daun, ulat-ulat itu kan, maknanya rezekinya itu adalah kurniaan Tuhan. Kurniaan Tuhan. Macam mana Tuhan nak bagi rezeki kepada mereka, itulah katakan Allah Ta'ala ini maha mengetahui. Allah Ta'ala itu maha melihat. Maha itu bukannya melihat macam-macam kita ni kan. Dia melihat dari semua sudut bagaimana keadaan kita. Cuma kita ini terhijab. Dengan Tuhan. Itu je. Itu yang Syekh Abdul Qadir Jalani katakan, jikalau lah hijab kamu ini telah pun dibuang, diangkat oleh Allah Ta'ala ini, saya kamu akan dapat melihat tentang kehebatan dan kurniaan Tuhan ini. Okey, 9.30 lah ya. Sikit lagi ya. Tadi. Okey, kerana ia adalah zat yang maha menentukan sementara, yang lain tidak. Termasuk suatu perbendaharaan kebajikan ialah menutup kebaikan dirimu. Menyembunyikan rahsia musibah yang menimpa dirimu dan penyakit yang engkau deritai. Setiap sedekah yang diberikan oleh tangan kananmu janganlah sampai diketahui oleh tangan kirimu. Maksudnya termasuk, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, termasuk suatu perbendaharaan kebaikan. Maknanya benda-benda ini termasuk perkara yang baik yang kita buat, iaitu menutup untuk kebaikan diri kita. Kita tutup kebaikan yang kita lakukan. Macam mana kita tutup kebaikan yang kita lakukan? Ini disebutkan, jangan tangan kamu mengetahui, janganlah tangan kanan kamu perbuat, tangan kiri kamu ketahui. Maksudnya tangan kananmu janganlah sampai diketahui memberi sedekah, janganlah tangan kananmu memberi sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu. Macam begitu sekali dia punya macam mana kita nak supaya kita boleh menutup kebajikan kita. Menyembunyikan rahsia musibah yang menimpa dirimu dan penyakit yang kau deritai. Ini juga adalah cara kita menutup kebaikan diri kita. Waspada dan hati-hatilah kamu terhadap gelombang samudra dunia, dan tidak sedikit makhluk yang telah karam di dalamnya. Ia merupakan samudra yang sangat dalam yang mampu menenggelamkan segala-galanya. Hanya sahaja Allah yang akan menyelamatkan diri daripada hempasan gelombang samudra itu. Orang-orang yang dikenakinya dari kalangan hambanya, sebagaimana dia menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka di hari akhirat kelak. Kalau semua makhluk itu akan melaluinya dan Allah menyelamatkan orang-orang yang dikenakinya. Perhatikanlah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang maksudnya, dan tiada seorang pun daripada kamu melainkan ia pasti mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian dan sudah ditetapkan. Maknanya setiap dari kita ini pasti akan pergi ke neraka. Wa in minkum illa wariduha. Dan tiada seorang pun daripada kamu melainkan ia pasti mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Maksudnya masuk neraka ke? Tengok Maka Allah berfirman kepada api, dinginlah kamu dan selamatkanlah wahai api. Sehinggalah selepas orang-orang yang beriman kepada Allah, yang ikhlas kepadanya, yang suka kepadanya, dan orang-orang yang zuhud Allah SWT berfirman kepada api sebagaimana ia berfirman kepada api Namrud yang dinyalakan ketika Raja Kafir itu bermaksud untuk membakar Ibrahim dengan firmannya, Kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Berkatalah kami, hai api, menjadilah dingin kamu dan selamatkanlah ke atas Ibrahim. Demikian juga
Ketika Allah berkehendak menyelamatkan hamba-Nya daripada tenggelam, katanya, wahai samudera, wahai api, janganlah kamu menenggelamkan hamba-Ku yang dikehendaki dan dicintai. Maka selamatlah daripadanya dan berilah ia kemudahan. Sebagaimana Nabi Musa AS dan kaumnya selamat dari laut ini. Ia mendapat anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batasan. Maksudnya walaupun Allah Ta'ala sebut kepada kita, setiap hamba itu pasti akan mendatangi neraka. Tapi kalau bagi orang yang beriman, yang dikasihi Allah Ta'ala, kita seolah-olah mendatangi neraka, tapi kita tak rasa tentang bahangnya api neraka. Panasnya api neraka itu kita tak rasa. Maknanya semua sifat-sifat tersebut Allah Ta'ala boleh balikkan menjadi dingin. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang kisah Naja Ramrud membakar Nabi Ibrahim, di mana Allah Ta'ala berfirman kepada api, dinginlah kamu, maka api itu pun menjadi dingin. Seolah-olah macam Ibrahim selesa pula tinggal dalam unggunan api tersebut. Begitu digambarkan. Begitu juga lautan, air boleh menenggelamkan dan melemaskan manusia, tapi tidak kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Allah Ta'ala berfirman kepada air, laut itu supaya tidak menenggelamkan Nabi Musa dan umatnya. Maka air itu pun berperanan sebagaimana kehendak Tuhan. Maka Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya terselamat, tetapi Fir'aun tenggelam dan dilemaskan oleh air. Maknanya semua kebaikan itu berada di dalam kekuasaan Allah. Maksudnya kesemuanya itu adalah di tangan Tuhan. Memberi dan menahan itu juga berada dalam kuasaannya. Kaya dan miskin itu berada juga dalam kekuasaannya. Kemuliaan dan kehinaan itu juga berada dalam kuasaannya. Tidak seorang pun yang bersama dengannya dalam segala hal. Maknanya apa yang ada kat dunia ini, apa yang ada kat dunia, nasib kita kat dunia ini, semua ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita kena sabar je. Kita kena sabar dalam menghadapi dugaan-dugaan ini. Semuanya tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala bagi kita kaya, kita kena sabar, kita kena banyakkan sedekah, kita kena banyakkan tawaduk. Itu bagi orang yang kaya. Orang yang kaya kena banyakkan sedekah, banyakkan tawaduk, banyakkan merendah diri, tidak sombong. Tapi kalau kita ni ditentukan Allah Ta'ala miskin, kalau kita miskin jangan kata orang tu jangan bila kita miskin jangan apa? Selalu ni yang mungut lah selalu mungut. Terhina kan? Apa dia? Rasa terhina gitu. Bukan rasa terhina je. Kita bila kita miskin ni, kita sabar menghadapi ujian inilah. Sabar menghadapi ujian ni. Ini memanglah ketentuan Allah Ta'ala untuk menjadikan kita miskin. Kita banyakkan sabar, banyakkan kerja, banyakkan usaha. Itu antaranya supaya usaha-usaha kita mungkin Allah Ta'ala boleh mengubah kita. Banyakkan doa. Itu orang miskin. Orang kaya berbeza. Orang kaya ni banyakkan sedekah, banyakkan berkata merendah diri, tak boleh sombong, tak boleh. Itu orang kaya. Allah Ta'ala tentukan dia kaya. Banyakkan bergaul dengan masyarakat supaya dapat menengok dan bantu masyarakat. Tak melihatkan kemewahan dia sangat. Maksudnya dia bersama-sama dengan ini hanyalah kurniaan Tuhan, kata dia kan. Ini hanyalah kurniaan Tuhan yang Allah Ta'ala bagi untuk aku memegang kekayaan dia, bukannya kekayaan aku. Kalau Allah Ta'ala nak ambil, Allah Ta'ala boleh ambil dalam sekelip mata. Itu maknanya kalau kita dapat kekayaan atau Allah Ta'ala tentukan kita ni kaya, merendah diri untuk kita kan. Maknanya kita tahu bahawa ini bukan milik aku. Aku ni hanya menjalankan perintah Tuhan je. Maksudnya Allah Ta'ala bagi aku kaya, bukannya untuk diri aku, tapi untuk orang. Maknanya macam mana orang kaya macam tu. Begitulah. Begitu juga orang miskin. Allah Ta'ala nak uji aku, Allah Ta'ala nak cuba aku. Orang miskin ni kena banyak doa, kena banyak usaha, banyak zikir. Bukannya banyak meminta. Bukannya banyak berungut, bukan banyak ni kan. Aku ni bertuhankan dengan Tuhan yang maha kaya, tapi aku miskin. Jangan cakap macam tu, tuan-tuan. Jangan cakap macam tu. Allahu ghaniyyu hamid. Walakin ana masakin. Allah Ta'ala ini maha kaya, maha
hebat tetapi aku ini miskin. Jangan itu semua adalah kehendak Tuhan nak menguji kita untuk menjadi kita orang miskin. Banyakkan istighfar lah. Banyakkan istighfar supaya kita sabar dengan ujian ini. Ada setengah ulama ini dia tak nak benda tu tak nak jadi kaya. Biar dia nak jadi miskin aja. Supaya apa? Nanti takut bila jadi kaya nanti dia lupa daratan. Lupa daratan berada di laut je kan. Maknanya kemuliaan dan kehinaan itu juga berada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau kita mulia hina itu cubaan lah. Jangan kita dimuliakan oleh makhluk, oleh manusia. Ini kita hebat, bangga kan. Itu semua cubaan. Allah Ta'ala lihat kehidupan kita. Semuanya kita ini adalah hamba kan. Hamba. Nanti kita akan menjadi seperti hamba juga. Kalau kita kesini seorang raja, sultan, bukannya tak boleh menjadi hamba. Nanti kita mati nanti masuk dalam lubang kubur ya kan. Tak adalah raja sultan itu kita akan bila kita mati nanti ditempatkan di satu tempat yang hebat kan. Ataupun istana untuk orang-orang mati, sultan mati. Masuk dalam kubur ya. Masuk dalam tanah juga sama je. Mana ketentuan itu adalah milik Allah. Tak ada siapa yang sama dengannya dalam menentukan ketentuan tersebut. Orang yang berakal akan selalu berada di pintunya dan berpaling daripada pintu-pintu yang lain. Hai orang-orang berfikir, bagaimana pendapatmu sekiranya kamu mencari keadaan makhluk sementara Khalik memurkaimu. Kamu hancurkan akhiratmu bersamaan dengan kejayaan duniamu. Dalam waktu dekat engkau akan diseksa oleh Allah yang seksanya amat pedih sekali. Seksaannya berbagai bentuk dan cara. Antaranya pertama diseksanya kamu dengan mencabut kekuasaanmu dengan berbagai penyakit, dengan kehinaan dan kemiskinan. Kalau orang kaya kan, Allah cabut kekayaannya kan. Kalau orang pemerintah, Allah cabut kekuasaannya. Dan bagi dia penyakit. Kemudian memberi kehinaan dan kemiskinan pada dia. Kedua, diseksanya kamu dengan menimbulkan kesusahan, kesesaran dan penderitaan dengan menimpakan keburukan lidah dan perbuatan manusia kepadamu. Bahkan setiap keburukan makhluknya ditimpa kepadamu. Wahai orang yang tidur, bangunlah. Ya Allah, bangkitlah kami kerana-Mu dan untuk-Mu. Ya Allah. Wahai hamba, dalam mencari harta dunia, janganlah engkau bertindak bagaikan orang yang sedang mencari kayu api di waktu malam hari, yang tidak pernah mengetahui apa yang terpegang oleh tangannya. Sesungguhnya aku melihatmu dalam segala tindakanmu dan tak ubahnya bagaikan orang yang sedang mencari kayu api di malam yang gelap gulita, tanpa bulan, tanpa pelita yang boleh meneranginya. Sementara ia berada di suatu belantara Sahara, mempunyai banyak jurang dan serangga pembunuh. Aku khawatir untuk akan terbunuh oleh salah satu daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung tentang wahai hamba ini dalam mencari harta dunia, jangan engkau bertindak bagaikan orang yang sedang mencari kayu api di waktu malam. Nanti kita akan jelaskan apa yang dibicarakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, sehingga dia mengatakan janganlah kita teraba-raba dalam kehidupan dunia ini. Teraba-raba ni maksudnya tak ada pedoman, tak ada petunjuk, tak ada yang membimbing kita. Itu maksudnya. Memang bahasanya bahasa yang kiasan, tapi kita boleh faham juga. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang dicakap, yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita menjalankan kehidupan. InsyaAllah kita sambung syarahan buku Fathul Rabbani ini ataupun Menjadi Kasih Allah. Ada 68 bab. Kita masih dalam bab yang ketiga, yang di penghujung maksudnya. Di penghujung maksudnya bab yang ketiga ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan. Okay. Kita sambung dengan pengajian tajwid. Kita teruskan dengan pengajian tajwid kita pula. Terima kasih Ustaz. Sama. Saya keluar Ustaz, saya ada kelas bahasa Arab.